Halo guys, selamat tengah hari, petang, malam semua. Oke, hari ini aku nak buat video baik dan buruk, tentang ZX25A ni. Oke, aku baru dengar kabar dari internet dan juga pautan.org bahawa ZX25A ni memang akan dibawa, akan masuklah ke Malaysia pada tahun 2023. Oke. Berdasarkan pengalaman aku yang aku pernah bawa ZX25A ni, aku nak bagilah sedikit pendapat aku. Aku pernah bawa agak lama, dalam sekitar 12 jam straight dalam bawa motor ni lah. Okay, aku nak bagi tahu korang baik dan buruk tentang ZX25A ni daripada pendapat aku, pengalaman aku, berdasarkan apa yang aku rasakan lah tentang motor ni. Okay, so kita akan pergi ke benda yang baik dulu. Yang pertama, kalau korang nak beli ZX25A ni, korang tak perlu upgrade lesen kepada B-Full. Ya, kalau aku tahu sebenarnya kalau nak upgrade ke B-Full tu kan banyak step dan agak mahal. Tapi itulah, dan perlu ambil latihan lagi, lepas tu ambil ujian lagi, kena dapat lesen P lagi, lepas tu baru dapat L. Memang agak payah sikit lah. So memang korang tak perlu upgrade lesen, sebab motosikal ni untuk ZX25A ni memang dia menggunakan lesen B2 saja. Okay. Seterusnya untuk maintenance ni dia akan lebih murah sikit berbanding dengan motor harga ZX25A yang baru ni. Kalau korang beli dengan motor yang kapasiti sisi tinggi, okay. Contoh lah, ataupun yang second hand lah. Contoh macam minyak hitam. Untuk ZX25 ni aku cukup terkejut lah, sebab engine oil ni hanya menggunakan 2.5 liter. So ini maksud dia korang tak perlu beli, kalau mostly engine motosikal 4 silinder ni dia menggunakan memerlukan minyak hitam sebanyak 4 liter. Tapi ini tak, ini memerlukan 2.5 liter saja. Mungkin ini disebabkan kapasiti engine yang agak rendah. So jadi ianya menyebabkan kapasiti engine oil dia pun agak menurun lah. Jadi dia hanya menggunakan 2.5 liter. Mungkin expected price tu lah untuk tukar minyak hitam, hanya minyak hitam aja. Ini belum lagi termasuk dengan upah bayar pomen. Mungkin dalam under RM200 kalau korang tak guna yang high quality lah. Kalau guna high quality mesti mungkin dah cecah. Mungkin dalam RM300 macam tu. Okay. Seterusnya untuk maintenance, selain pada maintenance tentang minyak hitam, tayar pun akan lebih mahal berbanding dengan korang beli motor bersisi besar yang second hand lah, macam MT-09, MT-07 macam tu. Dia tak akan lebih mahal. Hal ini dikarenakan sebab tayar standard untuk ZX25 ni adalah dia guna 120 ataupun 110 kat depan dan juga 150-60 kat belakang. Jadi mungkin expected harga kalau korang rajin carilah, boleh dapat dalam bawah RM1,300 lah macam tu. So memang akan lebih murah sedikit lah kalau korang dapat harga yang lebih baik. Okay. Kalau macam motor-motor posisi besar tu memang 1,500 memang kena lah. Sebab, tapi kena ingat tergantung model. Tapi mostly kalau tayar yang size dia 150/60 ni memang akan jauh lebih murah compare dengan kebanyakan motor sisi besar ni dari guna 180, 190, 200. Dia akan jauh lebih murah lah. Okay, yang ketiga adalah suara dia, suara 4 silinder ni. Ini yang korang takkan dapat lah sebenarnya untuk motosikal 250cc yang lain. Okay, tak ada sekarang di pasaran sekarang ni yang mempunyai enjin kapasiti 250cc dan juga enjin yang mempunyai 4 silinder. Okay. Untuk harga exhaust ni mungkin akan agak mahal lah berbanding dengan 2 silinder, sebab lebih banyak pipe, common sense. Okay. Kalau aku tengok harga dekat Indonesia lah, mostly like exhaust R9 macam tu, mungkin full system boleh kena dalam 2,500 macam tu lah. Memang agak okay lah, not bad lah. Tapi kalau aku tengok macam itu exhaust macam MT-09 yang Acra tu pun dah boleh sampai 4,800 macam tu lah full system. Okay. Seterusnya, selain pada suara 4 silinder yang korang dapat tu adalah
ini agak penting juga lah, road tax dia takkan mahal ya. Ya betul. Hal ini dikarenakan disebabkan karena motosikal ini adalah kapasiti di bawah 250 cc. Ini bermakna cukai yang dikenakan tu akan menjadi dalam RM50 lah. Memang tak mahal, memang murah gila, tapi nanti kelemahan dia insurans dia mesti mahal lah, sebab harga motor dia tu memang dah mahal. Memang insurans dia akan lebih tinggi lah. Tapi kalau kita tengok compare harga insurans macam motor CB 500X, sebab dia kan kategori dia ni kan kategori di bawah, di atas 250cc dan di bawah 590cc kalau tak salah aku. Di bawah 500cc motor tu kan kena dalam tax kita tak pasti dalam 100 lebih kot, RM100, RM150 macam tu. Dan juga kalau macam contoh motor-motor 600cc ke atas macam ZX2, ZX6, R6, R6 macam tu kan, dia dalam engine capacity dia kan 600cc. So motor tu memang akan kena dalam sekitar harga RM250 lah untuk road tax saja. Tapi kalau macam contoh motosikal yang di atas kapasiti 800cc, macam MK09, ZX10A, yang lain-lain, itu memang kena dalam road tax sekitar RM350 per tahun. Memang akan jauh lebih mahal. Dan kalau tengok sini, road tax untuk ZX25 ni memang sangat-sangat murah. So kira ni antara road tax to 4-cylinder engine motosikal yang paling murah lah di Malaysia lah. Memang agak menarik lah aslinya. Okay. Dan yang terakhir, handling motor ni memang padu. Aku dah try. Memang dalam specs dia, berat dia 182kg. Aku tak ingat itu dry weight ataupun wet weight, berat basah. Tapi yang pengalaman pribadi aku bawa motor ni, dalam masa jam, dalam masa laju kan macam tu, memang handling dia memang padu lah. Dia tak feel, korang tak feel dia punya berat 182kg tu. Rasa macam, memang rasa bawa macam motor 2 silinder, tapi feel dia memang rasa macam bawa motor 4 silinder. Handling dia memang terbaik, tak terlampau berat. Dan sitting position dia, kedudukan tempat duduk dia tu tak terlalu tinggi berbanding dengan macam CBR atau CTR ataupun yang aku pernah try tu R15. R15 tu lebih tinggi lagi position, sitting position dia berbanding dengan ZX25 ni. So aku pun terkejut lah. Memang cukup rendah lah motor ni untuk kedudukan tempat duduk dia lah untuk motosikal ZX25 ni. Okay, kita kepada tambahan aku nak bagi bonus untuk bike dia adalah yang berikutnya dia adalah electronics dia lah. Okay, electronics motor ni memang agak bagus lah, banyak juga electronics dia ada. Dia ada riding mode, full power mode dan juga low mode, traction control. Okay, traction control ada, dan ada quick shifter up and down. Okay, quick shifter up dan auto blipper, ini ada dua, which is very good. Dan ada ABS. So memang terbaik lah, elektronik dia memang sangat-sangat padu untuk motosikal ni lah. Okay, dan kita akan pergi pada buruknya. Okay, buruk dia ni sebenarnya apa yang sebelum aku ceritakan buruk dia ni, baik dan buruk suatu benda tu adalah agak relatif lah, dia tak sama dengan setiap orang. Ini aku bagi pendapat aku sebab aku dah pernah try motor ni, dan ini apa pendapat aku lah tentang motor ni. Okay, so kepada buruknya, yang pertama memang sangat obviously adalah harga baru dia memang sangat mahal lah untuk sebuah motosikal 250cc. Ini aku tak nafikan, memang harga ni hampir-hampir mencecah teritori ataupun batas-batas minimal harga motosikal like 500cc, 600cc macam tu, memang hampir mendekati lah. Itu pun sekarang pun kita tak tahu lah, masa aku buat video ni kita tak tahu berapa lagi harga ZX25 ni. Mungkin tahun depan dia baru keluarkan masuk. So tapi memang perkiraan aku lah, estimation sebab harga dekat Indonesia kan dalam 115.800.000, tapi sekarang dah naik dekat Indonesia, harga dia 116 juta kalau kata salah. Kalau kita convert kepada ringgit Malaysia, mungkin dah harga dia dalam 35,000 ke atas lah. Memang confirm pasti harga dekat Malaysia memang lebih mahal lagi berbanding dengan harga motosikal di Indonesia lah. Itu untuk yang di bawah 250cc lah. Okay, memang harga ni memang mahal. Ya, aku dah banyak baca komen, banyak cakap
banyak orang yang cakap baik beli apa, okey, itu pendapat korang. Aku just beritahu memang betul sekali untuk harga baru dia memang mahal. Tapi trend market dekat Indonesia untuk ZS25 ni, harga second hand dia ni jauh lebih mahal lagi daripada harga baru. Kenapa? Sebab Kawasaki Indonesia dia menghadkan production motor ni. Aku tak tahu apa sebab dia. Itulah yang menyebabkan harga second hand motor ZS25 ni memang mahal sangat, lebih mahal lagi berbanding beli baru. Ini yang apa yang terjadilah. So aku harapkanlah Kawasaki Malaysia dengan kerjasama Modenas, sebab Kawasaki dia beli saham Modenas sebanyak hampir 50% lah. Jadi memang dia akan dibuat tak pasti lagi lah untuk ZS25 ni. Untuk ZS25 ni dia CKD ke ataupun CB. Kalau CKD akan lebih murah lah, tapi kalau CB memang akan pasti jauh-jauh lebih mahal. Okay. Seterusnya untuk yang kedua, keburukan yang kedua adalah pickup ataupun torque tu sangat rendah pada RPM bawah, disebabkan setiap saiz silinder dia tu adalah sangat-sangat kecil. Ini menyebabkan bahawa motor ni perlu RPM yang agak tinggi untuk mendapatkan sebuah torque dia. Okay. Jadi berdasarkan pengalaman aku bawa motor ni, memang torque dia memang sangat kurang lah pada RPM bawah. Daripada 2 sampai ke 6 tu memang kurang. Memang agak, tak tahulah macam mana cakap, memang kurang sangat lah. Korang kena rev sampai 6 ke 8,000 baru dapat power pickup dia ataupun torque dia. Memang sangat-sangat rendah berbanding dengan enjin 250cc yang mempunyai silinder 2. Ini salah satu kelemahan yang agak ketara lah, boleh korang rasa kalau korang ada kesempatan nak cuba ZS25 ni. Memang enjin dia ni memang kena rev lebih tinggi sikit. Ini boleh korang feel bila aku bawa motor ZS25 ni. Masa aku tukar daripada neutral pergi G1, dia ada macam motor ni akan rev lebih tinggi sikit lah, supaya korang tak perlu nak pulas throttle tu lebih tinggi. Sebab motor ni sebabkan silinder terlalu kecil, korang kena pergi RPM agak tinggi sikit lah. Jadi sekitar 4,000 tu memang adalah sikit power dia, boleh feel. Tapi dalam secara kesimpulannya, ini memang korang kena cubalah. Sebab feel torque ni agak susah nak aku nak explain lah. Tapi memang nak aku katakan lebih mudah, RPM torque di RPM bawah dalam 6,000 ke bawah, 6,000 RPM ke bawah tu memang agak kurang torque dia. So ini yang korang kena perhatikan lah. Okay. Tapi bila RPM atas, memang power dia memang sedap lah, memang terbaik. Okay. Seterusnya yang ketiga, keburukan yang ketiga adalah of course kalau 4 silinder, lebih banyak silinder lebih boros lah penggunaan petrol. Ini aku pun mengalami juga. Aku pernah menggunakan motor ni, memang penggunaan minyak petrol dia agak boros. Menurut aku guna hari tu guna RON 97, agak boros lah. Dalam 1 liter tu boleh pergi dalam sekitar 28-27 macam tu kilometer per liter. Agak boros berbanding dengan CBR 250A. Kalau aku lihat di internet, dia sekitar dalam 30 ke 32 km per liter lah. Memang agak rendah untuk sebuah motor 250cc lah, agak boros lah. Okay. So itu yang korang kena consider juga. Sekarang lagi pun sekarang tak tahulah untuk masa depan macam mana. Kalau sekarang harga minyak dah mahal, apalagi nanti kan. So itu kita tak tahulah. Okay. Tapi yang aku nak terangkan kat sini, memang penggunaan petrol untuk ZS25A ni agak boros. Tapi kalau kita ingat, kita cuba fikir balik, sebenarnya agak jimat lah untuk sebuah enjin 250cc tapi punya 4 silinder, tapi dia punya fuel consumption sekitar dalam 27 ke 20 ke 30 km per liter. Ni agak jimat sebenarnya untuk sebuah enjin 4 silinder 250cc. So aku quite surprised, tapi memang kalau secara data agak boros lah. Okay. Yang keempat, ini aku nak tekankan sikit, position dia agak racing lah, agak sangat menunduk sikit. Walaupun dekat bahagian handlebar dia tu, clip on dia tu dia ada macam riser lah. Dia akan tempat tinggikan sikit bahagian throttle dan juga bahagian clutch tu kan, dia punya handle grip. Dia memang agak racing, agak membungkuk. So agak tapi boleh masih rideable lah.
untuk daily commute. Jadi macam boleh lah masih pakai untuk hari-hari tu, memang masih boleh lagi lah. Dan tambahan juga sebab dia punya tempat duduk tu tak terlalu tinggi, maka dia punya ergonomics ataupun gaya berkendara dia tu tak terlampau menunduk macam R15 dan juga CBR 250R. Ini penting lah. Okay. Tapi korang kena ingat, disebabkan motor ni ada nama ZX. Ada ZX. Ini bermaksud DNA ataupun kita katakan lambang ZX ni adalah sebuah motor yang diperuntukkan untuk penggunaan dalam perlombaan. Itu kena ingat. Jadi ini mungkin ciri-ciri khas untuk ZX25. Setiap seri ZX lah, mesti kira ZX25R, CBR ZX6R ataupun ZX10R lah. Memang ciri khas motor ZX ni memang akan feel dia memang agak racing sikit lah, sangat bersukan. Okay. Dan yang terakhir, kalau kita nak tukar exhaust dia ni, ini korang kena tukar semua lah. Sebab dia punya bahagian exhaust ni, dia punya catalytic converter, dia tak terpisah. Okay, dia tak boleh cabut dengan muffler. Sebab dia tak ada muffler motor ni tau. Muffler dia memang kecil sangat lah. Okay. Jadi kalau korang nak tukar exhaust, korang kena tukar semua dia. Ataupun kalau korang berani, korang potong je bahagian bahagian dia punya catalytic converter. Tapi kalau aku tengok dekat internet lah, harga-harga exhaust full system ZX25 ni agak okey lah, tak tahu mahal atau murah. Tapi kalau lihat dekat Indonesia, R9 full system exhaust dalam kiraan dalam harga 2,700 macam tu lah, masih okey lah harga ni. So itu je lah untuk video kali ni, baik dan buruk yang aku berdasarkan pendapat aku tentang motor ni. Sekiranya walaupun tidak, itu semuanya tergantung pada anda semua lah. Tepuk dada, tanya selera, tengok poket ada duit ke tidak. So setelah untuk video kali ni, aku harap video kalian membantu dan terima kasih semuanya. Jadi jika kalian semua suka video ini, korang boleh klik like button di bawah, kongsikan video ini kepada rakan-rakan kalian semua, dan jangan lupa subscribe ke channel Tiki Daily supaya korang boleh lihat konten-konten lain dalam video berikutnya. Okay guys, so setelah untuk video kali ini, sampai jumpa semuanya di video berikutnya. Bye bye. Annyeong.